العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Wahai Tuhan yang memudahkan percakapan ini, maka ayolah sama-sama kita bermunajat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada kita pada malam ini dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, apatah lagi berkhususkan kepada panduan kitab daripada Al-Imam Al-Syekh Kiai Haji Fathullah Harun, satu orang ulama daripada negeri Perak. Kalau tuan baca di bawahnya tu Haji Fathullah Harun di pengarang penerbitan. Beliau adalah ayah kepada Dr. Profesor Musa bin Fathullah, Kiai Fathullah Harun, yang dikenali di kawasan sekitar Perak. Dan Dr. Musa, kalau tak silap saya, sudah menjadi Allah yarham, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita, merahmati ananda kepada Kiai Haji Fathullah Harun ini, yang mana kitab ini saya dapati daripada guru kami Kiai Haji Suhaili Solihin, yang mana beliau sama-sama zaman belajarnya dulu di Kelang berbincang bermuzakarah bersama almarhum Tuan Guru Dr. Harundin yang mensyarahkan kitab ini. Jadi sempatlah untuk Pak Kiai Suhaili berguru dengan mendengarkan tausiah penyampaian ilmu daripada bincang sama-sama dengan sahabatnya itu Tuan Guru Dr. Harundin Al-Hafiz almarhum, dan mana kita semua dah sedia maklum tentang kemasyhuran beliau. Jadi pertama-tama dan selama-lamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Surau, seperti biasa para anak-anak pelajar, walaupun anak wahai tuan-tuan haji, puan-puan haja, serta adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini saya daripada sana pusing ke sini, saya tak sempat nak membawa risalah kitab. Saya cuma bawa kitab yang ada sedia di kereta, tapi tak apa, insya-Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali. Dalam kitab tersebut tuan boleh buka, ya Ali. Boleh tengok kepada perkataan lil alamati. Ada lebih tak? Nak pinjam satu sekejap boleh? Sebab saya tadi kuliah subuh, lepas tu kuliah duha, kuliah petang lagi, jadi tak sempat kuliah zuhur lagi, jadi tak sempat nak pulang ke rumah. Jadi pada muka surat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pada muka surat Allahumma jalla, yang penting bunyi hadisnya sedemikian ini. Ya Ali lisa'idi salasu alamat. Wahai Sayyidina Ali, bagi orang yang berbahagia itu, sama-sama tuan-tuan, puan-puan, haja, ibu-ibu, adik-adik yang ada risalah kitab ini, boleh sama-sama kita buka bersama mana hadisnya. Jadi di situ disebutkan bahawa dalam kitab ini saya merujuk kepada kitab yang sedia ada pada tangan tuan-tuan ini. Walaupun kalau kita tak bertemu juga, kita mudah-mudahan kita ambil berkat kepada hadis yang lain juga. Tapi
hadis yang amat penting yang perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, jiran-jiran kita, ataupun pemimpin-pemimpin kita yang tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini. Lalu kita sampaikan kepada mereka, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, sesungguhnya bagi orang yang bahagia itu ada 3 alamat. Yang pertamanya yang pertamanya adalah qutun halalun, dia boleh menjaga rezekinya daripada rezeki yang halal. Kita baca dulu matan hadisnya. Yang keduanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, iaitu sambungannya ialah apa? Ialah qutun halalun, makanannya yang dijaga. Dan yang ketiganya iaitu disebutkan di situ Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, disebutkan di situ wassalatu khamsina ma'al imam, dan sembahyang berjamaah bersama imam dalam setiap 5 waktu. Dan yang ketiganya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita tengok yang lebih kurang dengan hadis yang itu. Di sini tak ada, kerana saya bersumberkan daripada pesanan Sayyidina Ali dalam kitab Fadilah Rajah. Tapi di sini pun ada sebut juga. InsyaAllah sama-sama kita, sebab sebenarnya ada, cuma masalah dah cari ni muka surat banyak, jadi tak jumpa. InsyaAllah. Jadi di situ disebutkan muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9, kita ambil satu daripada pesanan baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Ali yang saya tak ingat tadi. Jadi di situ ada 2 daripada 3 itu. Kalau di sini disebutkan hai Ali, Jibril mengharap-harap, bawah tu Jibril mengharap-harap akan menjadi manusia kerana 7 perkara. Wahai Sayyidina Ali, Jibril mengharap-harap nak menjadi manusia. Malaikat Jibril itu mengharap-harap nak menjadi manusia kerana 7 perkara. Sekarang ini, dunia ini penuh dengan kedurjanaan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan dunia tipu daya. Daripada zaman Nabi SAW, Nabi dah sebut besok di zaman akhir banyak orang-orang yang akan tertipu dengan kesenangan, kemewahan dunia. Sehingga kan disebutkan aqallu ma yujadu fi akhiril zaman dirhamun halalun aw aqun yusaku bi. Besok pada akhir zaman akan sangat sedikit orang yang mendapatkan duit yang halal dan kawan yang boleh dipercayai. Ataupun pada zaman sekarang ini, bagaimana orang nak percaya, yakin dengan firman-firman Allah, kata-kata Al-Quran itu? Banyakkah orang yang incam? Kalau kita tengok anjing, binatang boleh bercakap dan tiba-tiba semua orang taubat. Kalau tiba-tibalah malaikat datang menunjukkan dirinya, yang mana itu semua adalah ilmu ghaib. Zalikal kitabul la raiba fi, surah Al-Baqarah. Jangan ragu-ragu dengan perkara yang kita tak nampak. Kita cuma yakin dengan apa yang kita nampak sahaja. Yang baik, yang dosa pahala, yang syaitan iblis, kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tersesat. Kadang-kadang, itulah disebutkan di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat Jibril cemburu nak jadi manusia kerana 7 perkara. Jadi dalam saya sebutkan tadi, tanda-tanda orang yang berbahagia itu adalah 3 benda ini. Yang pertama, qutun halalun, dia menjaga makanannya daripada makanan yang haram, menjaga makanan daripada makanan yang halal. Yang keduanya, ini ilmu ni kalau
kita sama-sama dengar, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama, tak ada yang berbual, tak ada yang bercakap. Ayo sama-sama kita dengar dulu. Walaupun pada hari ini kita semua sudah kata orang Jawa, tuan-tuan lah, kuis apa orang kata, wal kacibal. Jadi cakap Jawa ya, kuis wal kacibal maksudnya kita dah tahu semua. Jadi tidaklah begitu. Jadi sama-sama kita dengar dulu kata Sayyidina Ali. Ada 7 kata Sayyidina Ali bahawasanya Nabi bersabda, "Hai Ali, sesungguhnya tamanna Jibrilu ayyakuna minan bani Adam." Sesungguhnya Jibril mengharap-harap nak jadi seperti manusia, anak Adam, kerana pertama, mereka dapat sembahyang 5 waktu ma'al imam, as-salatil khamsi ma'al imam, solat jemaah 5 waktu. Yang ini dengan imam. Di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala, atau di mana tempat dilaungkan azan. Yang keduanya, wa mujalasatil ulama, kerana wa mujalasatil ulama, dan keduanya mereka boleh duduk dalam majlis bersama orang alim, yang ini ulama. Alim itu mufrad, ulama itu jamak. Maknanya mufrad, kata ilmu dalam bahasa Arab ialah satu, manakala jamak ramai. Kalau alim ulama di atas muka bumi Malaysia kita ini ramai, sebab itulah disebutkan al-ulama, maknanya jamak, ramai. Cemburunya malaikat itu kepada manusia kerana boleh duduk bersama orang alim, boleh belajar, sedangkan mendapat rahmat duduk makan bersama ulama pun dah dapat. Ini kan boleh duduk macam tuan-tuan pada hari ini, dapat duduk majlis ilmu, belajar sama-sama. Saya mendapatkan hadis ini ditazahkan daripada guru kami, Pak Kiai Haji Suhaili, daripada Tuan Dr. Haruddin, belajar daripada gurunya Kiai Haji Fathullah Harun. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan bukti syiar Allah Subhanahu wa taala. Sanad ilmu yang kita perolehi adalah daripada tanda bagaimana kita menyambung tali din, sehingga kan tuan-tuan yang duduk dalam majlis ramai-ramai ini, setiap seorang boleh menarik yang lain. Kalau tadi Tuan Guru Syekh Abu Zaki sebut dalam majlis qaul Farid Samijan, semuanya tidak tinggal kan kawan-kawan. Salah satu daripada ramai-ramai ini boleh memberi syarat kepada saudaranya yang lain. Berpandukan kepada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ajibtu li aqwami aksaru minan nasi yadkhuluna jannah bi salasil." Aku heran besok di alam akhirat ramai daripada kaum aku, umat aku, Nabi bersabda, daripada mereka-mereka yang masuk syurga dalam kalangan berantai-rantai, satu saling tarik yang lain. Tuan-tuanlah yang duduk dalam majlis ilmu pada hari ini, besok bukti sendirilah, besok kita nampak, maka akan satu tarik yang lain. Walaupun kita tak ada, kata Syekh Abu Zaki, tak ada tiket nak masuk ke dalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, syurga Allah, sahabat-sahabat kita boleh beri tiket untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berpandukan kepada ajibtum li aqwamin aksaru minan nasi. Aku heran besok di dalam syurga, di dalam padang akhirat, aku heran banyak orang yang masuk dalam kalangan berantai-rantai, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Allah Ta'ala pun berfirman, orang yang masuk ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang menjadi kelompok orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka akan digiring masuk ke dalam syurga Allah secara berpuak-puak, berkelompok-kelompok, secara jamaah, ramai. Yang jamaahnya suka duduk majlis ilmu sama-sama semuanya, tak ada terkecuali seorang pun. Dulu dekat Parit Haji Rais pada tarikh sekian 28 hari Isnin, besok akan terbukti sendiri siapa yang duduk dalam majlis ilmu. Tapi syaratnya dengarlah, tapi tak berbuat. Dia dengar, oh rupanya besok saling tarik menarik, tak ada seorang pun terkecuali, kerana ini adalah majlis maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut maghfirah, bila sebut tidak mendapat kifarah, tidak mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, saya seru tuan-tuan, hari ini kita telah berada selepas daripada Maulid Nabi SAW. Tuan-tuan, selepas daripada Maulid Nabi, kita akan menyambut majlis. Kalau di Batu Pahat ini, hall lah, hall Syekh Abdul Qadir Jailani. Kerana hall itu biasanya maksudnya fatrah, tahunan, tempoh masa sesuatu waktu itu sampai kepada satu tarikh, maknanya 11-an lah, dalam bulan Hijrah, sampai maka bermulalah hul. Selepas itu akan berlangsungnya Rajab, Sya'ban, dan yang selepas Sya'ban apa tuan-tuan? Ramadan. Puasa Ramadan yang tahun lalu. Ini cerita. Adakah kita telah menyelesaikan untuk mengqadaknya? Tapi tuan-tuan semua alhamdulillah, semuanya tak ada yang tinggal puasa, semuanya cukup 30 hari. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil daripada dalam kereta saya, namanya kitab Bughyatul Tullab, yang keduanya Fathul Mu'in. Merujuk sebelum daripada asar. Telah sampai di sini sekejap, saya baca kitab ni. Buka-buka cerita puasa, tutup buka lagi cerita puasa. Maknanya mungkin Allah Ta'ala perintahkan suruh cerita tentang puasa pun malam ni. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in pun ada hadisnya, di dalam kitab Bughyatul Tullab pun ada hadisnya. Jadi kita ambil berkat lah mengulang kaji ilmu puasa, kerana berkat daripada Nabi SAW bersabda tadi, ya aliyu lil sa'idi, bagi orang-orang yang akan bahagia. Bahagia ini kadang-kadang fatuba, kadang-kadang lil sa'idi, ataupun kalau cakap Jawa ya, kalau tuan-tuan ada yang boleh cakap Jawa, halus saya belajar dengan Bapak Guru ni, pejo kemayangan wong sing kenal kepada ahli ilmu. Tinggi ni bahasanya, pejo kemayangan Allah. Tapi saya bukan orang Jawa lah, saya main sebut. Saya tak faham pun maknanya, kata Pak Yai. Sebab saya bukan orang Jawa, pasal nama ayah pun bukan nama Jawa ya. Zibillah, orang Bugis. Tapi boleh cakap Jawa lah sikit-sikit. Pejo kemayangan bahasa halus, wong sing kenal kepada